Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan tugasan saya yang bertajuk Bahasa Melayu sebagai Bahasa Ilmu, Takaya Realiti atau Retorik, bagi kursus Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. Pembentangan ini akan membincangkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dalam pendidikan tinggi di Malaysia, termasuk sejarah perkembangannya, penggunaan dalam bidang akademik, cabaran yang dihadapi, serta cadangan untuk memperkukuh peranannya. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan Malaysia dan telah termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan sebagai bahasa rasmi negara. Bahasa ini bukan sahaja digunakan dalam komunikasi harian, tetapi juga dalam pentadbiran kerajaan, juga sistem pendidikan dan perundangan. Namun begitu, dalam konteks pendidikan tinggi, timbul persoalan sama ada bahasa Melayu benar-benar berfungsi sebagai bahasa ilmu atau sekadar menjadi retorik yang sering disebut dalam dasar dan wacana pendidikan. Oleh itu, kajian ini bertujuan menilai sejauh mana bahasa Melayu benar-benar digunakan sebagai bahasa ilmu dalam pelbagai bidang akademik. Bahasa ilmu merujuk kepada bahasa yang digunakan dalam penghasilan, penyebaran, dan juga perkembangan ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang akademik. Sesebuah bahasa boleh dianggap sebagai bahasa ilmu apabila bahasa tersebut digunakan dalam proses pengajaran di institusi pendidikan tinggi, juga penulisan buku akademik dan penerbitan jurnal penyelidikan serta pembentangan dalam seminar ilmiah. Selain itu, bahasa ilmu juga perlu mempunyai sistem istilah yang jelas dan standard supaya konsep-konsep ilmiah dapat disampaikan dengan tepat. Sebagai contoh, dalam bidang pendidikan atau sains sosial di universiti tempatan, banyak tesis dan juga penyelidikan ditulis dalam bahasa Melayu. Hal ini membuktikan bahawa bahasa Melayu juga mampu berfungsi sebagai medium penyampaian ilmu dalam konteks akademik. Dari sudut sejarah, bahasa Melayu telah lama memainkan peranan penting sebagai bahasa komunikasi di rantau Asia Tenggara. Sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka, bahasa ini telah digunakan secara meluas sebagai lingua franca dalam perdagangan dan juga hubungan diplomatik. Selepas Malaysia mencapai kemerdekaan, kerajaan mula memperkukuh kedudukan bahasa Melayu melalui pelbagai dasar pendidikan. Penubuhan universiti tempatan seperti Universiti Kebangsaan Malaysia juga membantu memperluaskan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan tinggi. Dalam pendidikan tinggi masa kini, penggunaan bahasa Melayu sebenarnya bergantung kepada bidang pengajian dan juga jenis institusi pendidikan. Sebagai contoh, dalam bidang sains sosial, pendidikan, bahasa, dan kesusasteraan, bahasa Melayu masih digunakan secara meluas sebagai bahasa pengantar dalam kuliah dan juga dalam penulisan tugasan serta tesis. Namun begitu, dalam bidang sains tulen, perubatan kejuruteraan dan teknologi maklumat, bahasa Inggeris lebih dominan kerana kebanyakan buku rujukan mereka dan juga jurnal antarabangsa menggunakan bahasa tersebut. Situasi ini menunjukkan bahawa walaupun bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa rasmi negara, penggunaannya sebagai bahasa ilmu masih tidak sepenuhnya menyeluruh dalam semua bidang akademik. Apabila kita membuat perbandingan dengan bahasa lain,
Khususnya bahasa Inggris dapat melihat perbezaan dari segi penggunaan dalam berbagai bidang. Dalam bidang sains dan teknologi, bahasa Inggris menjadi bahasa utama karena kebanyakan jurnal penyelidikan antarabangsa menggunakan bahasa tersebut. Dalam bidang undang-undang pula, bahasa Melayu digunakan secara meluas dalam dokumen rasmi dan perbicaraan mahkamah. Manakala dalam bidang sains, sosial, dan kemanusiaan, bahasa Melayu lebih dominan, terutamanya dalam kajian yang berkaitan dengan masyarakat dan juga budaya tempatan. Berdasarkan pengalaman saya sebagai pelajar di universiti, penggunaan bahasa Melayu banyak berlaku dalam kuliah yang berkaitan dengan bidang pendidikan dan juga bahasa. Pencara biasanya menggunakan bahasa Melayu semasa menyampaikan kuliah dan juga menjelaskan konsep pembelajaran. Hal ini memudahkan saya untuk memahami isi pelajaran dengan lebih jelas. Namun begitu, kebanyakan bahan rujukan seperti artikel, jurnal, dan buku akademik masih banyak yang menggunakan bahasa Inggris. Oleh itu, sebagai pelajar, saya perlu menggunakan kedua-dua bahasa bagi memahami sesuatu topik dengan lebih mendalam. Keadaan ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggris berlaku secara serentak dalam konteks pembelajaran di universiti. Terdapat beberapa cabaran dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Antaranya ialah dominasi bahasa Inggris dalam penerbitan jurnal dan juga penyelidikan antarabangsa. Selain itu, terdapat juga kekurangan bahan rujukan terkini dalam bahasa Melayu bagi bidang tertentu seperti sains dan teknologi. Tambahan pula, terdapat persepsi dalam kalangan masyarakat bahwa bahasa Inggris lebih penting untuk peluang pekerjaan dan perkembangan kerjaya. Semua faktor ini menjadi cabaran kepada usaha memperluaskan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Berdasarkan perbincangan yang telah dibuat, dapat dilihat bahwa bahasa Melayu sememangnya berfungsi sebagai bahasa ilmu dalam beberapa bidang, khususnya dalam bidang sains sosial dan juga pendidikan. Namun begitu, dalam bidang sains dan teknologi, penggunaannya masih terhad karena pengaruh bahasa Inggris yang sangat kuat dalam penyelidikan global. Oleh itu, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu boleh dianggap sebagai sebahagian realiti, tetapi pada masa yang sama masih menjadi aspirasi yang perlu diperkukuh. Bagi memperkukuh peranan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, beberapa langkah boleh dilaksanakan. Yang pertama, kerajaan dan juga universiti perlu memperbanyak penerbitan buku rujukan di universiti dalam bahasa Melayu, khususnya dalam bidang sains dan juga teknologi. Yang kedua, usaha penterjemahan karya akademik antarabangsa perlu dipergiat supaya pelajar dapat mengakses ilmu pengetahuan terkini dalam bahasa Melayu. Seterusnya, sistem penilaian akademik juga perlu memberi pengiktirafan kepada penerbitan ilmiah dalam bahasa Melayu supaya lebih ramai ahli akademik terdorong untuk menulis dalam bahasa tersebut. Selain itu, penggunaan bahasa Melayu dalam seminar dan juga persidangan tempatan perlu diperluaskan. Sebagai kesimpulan, bahasa Melayu mempunyai asas yang kukuh sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara.
Dalam beberapa bidang seperti sains sosial dan kemanusiaan, bahasa Melayu memang berfungsi sebagai bahasa ilmu yang digunakan dalam kuliah, penulisan tesis, dan juga penerbitan tempatan. Namun begitu, dalam bidang sains dan teknologi, penggunaannya masih terhad kerana dominasi bahasa Inggeris dalam penyelidikan global. Oleh itu, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu boleh dianggap sebagai sebahagian realiti dan sebahagian aspirasi yang masih memerlukan usaha berterusan daripada kerajaan, institusi pendidikan, dan masyarakat akademik. Sekian sahaja pembentangan saya. Terima kasih.